Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sadaqallahul azim. Qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada petang ini 4 Muharram 1442 Hijriah bersama 23 Ogos 2020, kita sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu ini, ya. Majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak berkumpul secara zahirnya dalam majlis ilmu, ya, kerana kuliah ini adalah kuliah al-maya, tapi dengan tuan-tuan mengikuti majlis ilmu ini, insya-Allah kelebihan-kelebihan hadir dalam majlis ilmu ini akan juga kita dapat, akan juga tuan-tuan puan-puan perolehi, iaitu dikurniakan rahmah dan barakah yang diturunkan oleh para malaikat dengan perintah Allah SWT, dan dikurniakan ketenangan, sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pagi tadi kita telah pun mengupas isi kandungan kitab Tafsirul Munir juzuk 30 berkaitan dengan ayat-ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq, ya. Maka kita akan teruskan, ya, dengan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 surah Al-Alaq pada muka surat 312. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam manusia yang melampau batas dalam kekayaannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mafhumnya, ketahuilah, ya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, surah Azim. Mafhumnya, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup, ya. Ayat 6 hingga 7 surah Al-Alaq, ya. Maksudnya, wahai manusia, gerunlah atau takutlah dengan kekufuran kamu terhadap nikmat pemberian Allah SWT ke atas kamu, dengan sikap melampaui batas kamu dalam melakukan pendurhakaan, kerana kamu berasa cukup kaya dengan harta benda, kekuatan dan para penyokong serta pembantu. Ini
Ini amaran Allah SWT kepada orang-orang kafir, terutamanya mereka yang melampaui batas kekufurannya, sampai menjadi semacam Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kan itu Fir'aun, kufurnya menolak Allah sebagai Tuhan sampai mengaku dirinya sendiri adalah Tuhan. Dan Fir'aun ni Al-Quran mencantikkan bahawa Fir'aun ini menyuruh pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya supaya mendirikan bangunan yang tinggi, bangunan yang tinggi supaya Fir'aun ni dapat mencapai Tuhan Musa, kata dia. Dalam Quran disebut, kita akan jumpa nanti ayat-ayat Al-Quran itu. Di panjang umur kita akan jumpa ayat Quran tersebut. Itu dia tuan-tuan. Jadi ini adalah amaran Allah SWT. Ketahuilah sebenarnya manusia ni melampaui batas. Melampaui batas yang macam mana? Apabila ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya sendiri serba cukup, serba ada, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki kemewahan, memiliki pangkat, memiliki kedudukan, sampai jadi dia kufur kepada Allah SWT. Dia kata, mana ada peranan Tuhan, mana ada Tuhan bantu saya, saya sendiri yang berusaha siang malam sampai ke tahap ini, sampai jadi seperti ini. Mana ada Tuhan? Dia lupa bahawa nikmat segala apa yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa. Ini insan yang kufur. Jadi kufur ni kata ulama tasawuf ada dua. Satu kufur akidah, satu kufur nikmat. Tak mustahil seorang Muslim boleh jadi kufur nikmat apabila berada dalam kedudukan yang sama seperti yang kita sebut tadi. Dia Muslim tapi bila dia dapat kekuasaan, kekayaan, kemewahan, pangkat, dan segala nikmat dunia, maka dia lupa nikmat itu semuanya datang dari Allah SWT. Sebenarnya tak ada apa pun yang milik kita yang mutlak. Mana yang satu benda di dalam dunia ini milik kita yang sebenar? Tak ada, tuan. Malah diri kita sendiri pun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sampai masanya, Allah Ta'ala ambil balik. Allah Ta'ala ambil balik kita ni. Jadi di manakah yang sebenarnya milik kita? Kekuasaan pun bukan milik kita, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulk, katakanlah Muhammad, Allah Ta'ala itulah raja segala raja, tu'til mulka man tasya, dialah memberi kekuasaan kepada sesiapa yang ia kenaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan dialah mencabut kekuasaan daripada siapa yang ia kenaki, wa tu'izzu man tasya, dan dia memuliakan siapa yang ia kenaki, wa tudhillu man tasya, dan memberi kehinaan kepada siapa yang ia kenaki, biadikal khair, dengan kekuasaannya yang terbaik. Innaka ala, dengan kekuasaanmu lah ya Allah yang terbaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kamulah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Katakanlah Muhammad Ta'ala itu, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan kami, raja segala raja. Itulah maksud dia. Kamulah memberi kekuasaan siapa-siapa yang kamu mahu, dan mencabut kekuasaan daripada siapa yang kamu mahu, dan memuliakan siapa yang kamu mahu, dan menghina sesiapa yang kamu mahu dengan kekuasaanmu yang terbaik. Sebenarnya kamulah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini kalau kita ingat ayat ni, kita pegang ayat ni, kita tidak akan jadi sombong, bongkak, takabur, meninggi diri, menghebatkan diri sendiri. Ini sifat-sifat mazmumah yang boleh timbul bila kita lupa akan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia begitu, kata Allah SWT, la yatgha, sesungguhnya manusia ni memang sungguh-sungguh dia akan melampaui batas. Bila dia rasa diri dia serba adil. Macam orang berilmu juga. Kalau orang berilmu ni dia rasa diri dia hebat, serba tahu, dia akan jadi melampau-lampau benda yang ada. Dia kata tak ada, benda yang tak ada dia kata ada. Kerana apa? Nak tunjuk dia serba tahu. Ini sangat berbahaya, tuan-tuan. Lebih baik kita buat macam apa yang dibuat oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ditanya 100 soalan, 99 jawapannya tak tahu.
besar tuan-tuan. Kan? Seorang ulama yang besar, yang hebat, yang tak boleh yang tidak terbilang, yang terbilang, yang tidak terbanding kehebatannya. Kan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, bila dalam sejarahnya ditanya pada dia berkata, bila aku tanya 100 soalan, aku menjawab 99 daripadanya aku tak tahu, la adri. Itu lebih selamat daripada kita jadi profesor serba tahu. Ada juga, ingatkan katutnya profesor serba tahu pun dalam kehidupan nyata ada profesor serba tahu. Itu tuan-tuan carilah siapa profesor serba tahu tu, tanya semua dia tahu. Kan? Apa saja soalan semua dia tahu. Bahaya ni, kerana orang macam ni boleh saja terjebak dalam ayat ke-6 surah Al-Alaq ini. Ada setengah ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah sesungguhnya amat pelik telatah manusia lahir dalam keadaan yang lemah, bahkan berada dalam kefakiran atau kemiskinan, tetapi melampau batas dengan melakukan maksiat, angkuh dan memberontak hingga merasakan diri amat berkuasa dan kaya raya. Ramai dan dari kalangan ulama tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan ayat ini ialah Abu Jahal dan mereka yang serupa dengannya. Itu kalau dilihat pemimpin yang sifatnya kejam, yang sifatnya melampaui batas, yang sifatnya sangat-sangat meninggi diri, asal usulnya daripada mereka yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan fakir miskin. Bila dia dapat kekuasaan, kekayaan, pangkat, kedudukan, dia jadi manusia yang paling kejam terhadap sesama manusia. Tapi dalam kitab ini disebut, ulama-ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan dalam ayat ini, ayat 6 dan 7 ni ialah Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni begitu keadaannya. Asalnya tiada apa-apa, tapi bila naik jadi pemimpin, dia jadi manusia yang sangat kejam terhadap pengikut terhadap Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah SWT memberi peringatan tentang balasan pada hari kiamat akhirat. Di mana Allah SWT mafhumnya, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu yakni akan kembali. Surah ayat 8 surah Alam. Sesungguhnya setiap manusia akan kembali kepada Allah SWT saja dan tidak kepada yang lain. Ini dia. Allah Ta'ala sambung lagi, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kamu lah tempat kamu kembali. Hebat kamu mana pun, sebagai manusia kamu jadi manusia yang terbaik, kamu jadi manusia yang terkaya, kamu jadi manusia yang paling berkuasa. Tapi sebenarnya bila kamu mati, kamu menemui kematian, kamu dijemput maut, maka kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Wallahu a'lam. Allah SWT jualah yang akan menghitung setiap manusia dari aspek harta, dari mana puncanya dan ke mana dibelanjakannya. Ini diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis mafhumnya, dia tidak akan berganjak kaki seorang manusia pada mahsyar pada hari kiamat sehingga selesai 3 soalan. 3 soalan Allah Ta'ala tanya, selesai ni barulah nasibnya akan diketahui, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Apa dia tuan-tuan? Tadi apa dia tuan-tuan? Harta dari mana? Antaranya harta tu dapat dari mana dan ke mana dibelanjakan. Masalah yang pertamanya, usia kita digunakan untuk apa? Ilmu dimanfaatkan untuk apa? Harta dari mana dapat dan ke mana dimanfaatkan. Ni tuan-tuan. Dapat diperhatikan di sini bahawa pernyataan ini datang dengan gaya iltifat untuk menarik perhatian manusia, sekaligus sebagai ugutan dan ingatan terhadap akibat melampaui batas. Jadi gaya ayat ini adalah gaya iltifat, maknanya satu gaya bahasa Allah SWT untuk menarik perhatian manusia. Allah Ta'ala beri amaran, betul Allah Ta'ala tarik balik.
Allah Ta'ala bagi peringatan yang lembut. So Allah Ta'ala beri peringatan yang keras, Allah Ta'ala beri peringatan yang lembut. Sesungguhnya pada akulah tempat kembali. Begitu. Sekaligus sebagai urutan ingatan terhadap akibat melampaui batas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Hasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, dua golongan yang tidak akan kenyang ialah orang yang berilmu dan orang yang memiliki dunia ini harta. Kedua-duanya tidak sama. Orang yang memiliki ilmu akan bertambahlah kemuliaan keredaan Allah SWT ke atasnya. Adapun orang yang memiliki dunia maka ia akan berterusan dalam keadaan melampaui batas ini. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Asar sahabat, bukan sabda Nabi. Jadi kita kena faham, walaupun ianya kata-kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tetapi kata-kata Nabi, kata-kata para sahabat itu adalah asalnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana lebih baik, bertambah ilmu atau bertambah harta? Bertambah ilmu itu lebih baik sebenarnya daripada bertambah harta. Namun kita dalam kehidupan perlukan harta. Tak ada harta, tak ada duit, kita tak boleh hidup dalam keadaan kita sekarang. Kan, duit itu penting, duit itu mesti ada, tapi jangan menjadi hamba duit. Itu dia. Duit itu perlu, tapi jangan sampai menghambakan diri kepada duit. Itu dia maksud dia. Kerana bila kita menghambakan diri kepada duit, itulah yang jadi perangai kita akan jadi manusia yang melampaui batas, menindas orang lain, dan berlaku kejam sesama manusia, semata-mata kerana tamakkan harta. Wallahu a'lam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca firman Allah SWT, mafhumnya, inna ila kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, surah ayat 67 surah Al-Alaq. Diriwayatkan beliau juga membaca kepada orang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mafhumnya sungguhnya yang paling takut pada Allah SWT daripada para hamba-Nya ialah para ulama. Diriwayatkan juga daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW bersabda, manhumani la yashbi'ani, talibu ilmin wa talibu dunia. Dua golongan yang tidak akan kenyang, iaitu orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Nabi SAW bersabda, dua golongan ini tidak akan kenyang. Pertama, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu dia sedang tidak dapat, dia akan cari. Ini sifat orang yang pencari ilmu, penuntut ilmu. Memang kalau sebenarnya dia betul ilmu, dia akan cari sebanyak-banyaknya yang boleh. Wa talibu dunia, dan orang yang mencari dunia, tak akan habis. Dunia ni dicarinya tak akan habis. Dia akan terus mencari dunia. Itulah. Jadi itu apa yang kita lihat tentang ayat ke-6 hingga ke-8 surah Al-Alaq ini, insya-Allah, sebagai sedikit huraian tafsir umum tafsir ayat 6 hingga ayat 8 surah Al-Alaq, insya-Allah. Pada kuliah kita yang seterusnya kita akan sambung dengan pedoman hidup dan hukum hakam pada muka surat 313, insya-Allah, dengan izin Allah SWT. Jadi itulah yang baik, segala-gala ilmu yang baik ini adalah dari Allah SWT, yang kita manfaatkanlah dalam kehidupan kita bersama suami, isteri, anak-anak dan ahli keluarga kita, untuk kita layari kehidupan di dunia sementara ini. Mudah-mudahan bahagia di sini, dan juga sampailah kebahagiaan itu berterusan ke alam akhirat, di mana kebahagiaan sebenar ialah di dalam syurga, dalam alam akhirat yang kekal abadi, insya-Allah. Dan sekiranya kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini yang mungkin ada tersilap atau terkasar ataupun yang mungkin tidak tepat, tidak kena di mana-mana, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan azan atau azim ini walakum. Dan akhir kuliah kita petang ini dengan tasbih al-kafarah dan salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in.
wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil hadza wa tafsir balikna wasma. Allahumma jannibna fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jamahum wa shattit kawtazazina wa samin kilabi. Ya Qahhar Jabbar Mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab ya mujris sahabat wal ahzab hisib wa wasal alaihim. Fi nabiyina sallallahu alaihi wa rabbana zina mustafa ma ya wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban rabbana alayka tawakkalna wa ilayka manalika masir. ربنا تقبل منا دعاءنا بسنا وعلمنا ولقاءنا وأعمالنا في هذا اليوم البراء من شر ما حرم بارك السميع عليم دائما يتقبل في أسماء فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل كريم بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله